أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Mereka yakni ruh orang-orang mati syahid bergembira dengan balasan nikmat diberi Allah dan limpah kurnianya. Dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasulnya supaya keluar menentang musuh yang menceroboh sesudah mereka mendapat luka, tercedera di medan perang Uhud, atau orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka dan yang bertakwa, ada balasan yang amat besar. Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang kepada mereka bahawa kaum kafir musyrik musuh telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka. Lalu berkata, cukuplah Allah untuk menolong kami, dan ia sebaik-baik pengurus yang terserah kepadanya segala urusan kami. Setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka tidak pula mereka pula menurut keredaan Allah. Dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya kaum kafir musyrik. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Jangan cuaikan perintahku jika betul kamu orang-orang yang beriman. Ayat-ayat ini masih lagi mengesahkan tentang perang Uhud. Kita baca minggu lepas, Allah Ta'ala beritahu bahawa orang-orang mati syahid itu ruhnya hidup di alam barzakh. Mereka berterbangan di dalam syurga, memakan buah-buah syurga dengan nikmatnya, dan mereka ingin untuk pulang ke dunia semula bila tahu kelebihan mati syahid itu. Kalau boleh nak balik semula, berperang lagi, dibunuh lagi, bila tahu kelebihan mati menegakkan agama Allah. Allah Ta'ala tak izin mereka balik. Bagaimana mereka nak beritahu kepada sahabat-sahabat yang masih hidup? Lalu Allah menurunkan wahyu yang dibaca tadi. Ayat-ayat itu dibawa oleh malaikat Jibril, dibaca oleh Nabi SAW. Betapa mereka itu bergembira dengan nikmat Allah, dan Allah tidak mensia-siakan pahala perjuangan dan penggunaan mereka. Turun ayat ini, mereka nak beri berita gembira rakan-rakan mereka. Dan di sana sahabat-sahabat yang masih hidup
dalam keadaan luka, dalam keadaan cedera. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Mereka yang terus menyahut seruan Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapat luka-luka dan cederaan, duka cita rakan-rakan dan keluarga yang mati syahid, maka terus nak berjuang melakukan kebajikan perjuangan, bertakwa kepada Allah, mereka mendapat pahala yang besar. Diriwayatkan pada tentera musyrikin yang berundur, mula-mula mereka tak berani nak lawan bila orang Islam bertahan di bukit. Dia siapa berita Nabi sudah wafat, sudah dibunuh. Abu Sufyan suruh orang laungkan, adakah Muhammad ada? Nabi kata diam. Adakah Abu Bakar ada? Nabi kata diam. Adakah Umar ada? Umar kata aku ada lagi. Sayyidina Umar ni dia bengkeng, aku ada lagi. Lalu Abu Sufyan kata al-harbu sijal, yaumul lana wa yaumun alaina. Perang ni bergilir, ada hari kami menang, ada hari kami kalah. Sayyidina Umar kata lasna sawa, qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Kami tak sama. Nabi Sayyidina Umar laun, kita tak sama. Orang-orang kami yang mati masuk syurga, orang-orang kami yang mati masuk neraka. Beritahu pada mereka. Dan mereka tak berani. Lalu mereka berundur. Mereka berundur sampai di tengah jalan. Mari fikir balik. Kita silap. Patut kita lawan terus biar habis Muhammad dengan pengikut-pengikut dia. Mari semangat balik. Dan berita ini sampai kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengarahkan sahabat-sahabat dia, kejar musuh-musuh ini. Hanya mereka yang terlibat dalam perang Uhud sahaja. Yang tak terlibat dalam perang Uhud tak dibenarkan pergi. Mereka terlibat dalam perang Uhud saja, kena ikut sekali. Lalu mereka menyahut seruan Nabi ini. Semua yang terlibat dalam perang Uhud kecuali Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Peristiwa ini dikenal dengan Hamra'ul Asad. Tempat Nabi pergi kerja ni Hamra'ul Asad nama dia. Dikenal dia peristiwa Hamra'ul Asad. Jabir bin Abdullah berjumpa dengan Nabi. Wahai Rasulullah, saya tak pergi perang Uhud kerana ayah saya tak pergi. Kerana saya adik-beradik puan 6 orang, saya lelaki seorang. Ayah saya kata muda adik tinggal, adik-adik mu ni 6 orang. Nabi kata memang wajarlah adik-beradik puan kena ada penjaga dia. Ada penjaga dia, mulah jaga dia, kata Nabi. Dan akhirnya Nabi masukkan dia juga dalam mereka yang keluar untuk mendapat kelebihan permaan Allah Ta'ala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ikut sama. Inilah yang disebut dalam permaan Allah Ta'ala, alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Mereka ialah orang-orang yang menyahut seruan Allah dan Rasulnya setelah mereka ditimpa kecederaan. Di antara mereka ada yang dipapah, keluar juga papah, nak keluar, nak ikut sekali walaupun cedera, galah, ada galah, eret, piping, pergi ikut sekali menyahut seruan Allah Ta'ala. Tuhan puji mereka. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Bagi mereka yang buat baik kerana berjuang menegakkan agama dan bertakwa, mendapat pahala yang sangat besar. Allah Ta'ala beri pahala yang sangat besar kepada mereka. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Mereka ialah orang-orang yang diberitahu oleh manusia, oleh orang. Musuh sedang berkumpul untuk menyerang kamu semula. Diriwayatkan di sana ada orang Badui yang bawa berita ke Nabi dan sahabat-sahabatnya, Abu Sufyan dan tentera musyrikin nak serang balik ni. Jaga. Patutnya mereka takutlah. Dalam keadaan cedera, dalam keadaan luka. Mereka tak takut, semangat mereka bertambah. Mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menolong kita. Cukuplah Allah tempat kita serah diri. Dengan pertolongan Allah kita boleh menang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ucapan mereka. Allah Ta'ala sebut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah menolong kita dan Allah sebaik-baik tempat kita serah diri. Diriwayatkan inilah ucapan Nabi Ibrahim AS bila dicampur dalam api oleh Raja Namrud. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah tempat kami serah diri, kami dapat pertolongan daripadanya. Nabi Ibrahim ketika campur dalam api, datang malaikat nak tolong Nabi Ibrahim, nak binasakan Namrud, nak hancur Namrud bala tenteranya. Ibrahim kata, aku tak berhajat padamu, aku berhajat pada Allah. Malaikat nak mari tolong, tak terima pertolongan malaikat. Ini tawakal Ibrahim AS. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah tempat kami serah diri, tempat kami dapat pertolongan daripadanya. Cukup Allah, kami mengharapkan daripada Allah. Ini ucapan para sahabat radhiyallahu anhum. Dipuji oleh Allah Ta'ala. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'. Lalu bertukar keadaan dengan mendapat nikmat daripada Allah dan kelebihan. Mereka tidak ditimpa oleh kesusahan dengan bertempur. Diriwayatkan bila Abu Sufyan dengar Nabi dengan sahabat-sahabat dia keluar, mari takut, mari gerun, menyebabkan mereka lari balik ke Mekah. Tak berani nak lawan. Mengikut satu riwayat lagi, di sana ada orang Bani Khuza'ah. Khuza'ah ni tak masuk Islam lagi. Mereka ni rapat dengan keluarga Nabi SAW sejak Abdul Muttalib lagi. Sejak zaman datuk nenek Nabi. Khuza'ah ni rapat dengan keluarga Nabi. Walaupun tak masuk Islam, mereka berpihak pada Nabi. Di sana ada orang yang bukan Islam, yang tidak berpihak pada musuh yang lawan Islam. Ada bukan Islam begitu. Antaranya Khuza'ah, pemimpin Khuza'ah. Beritahu ke Abu Sufyan, jaga Muhammad keluar. Keluar dengan gagah berani nak lawan musuh semula. Sampaikan berita itu. Hak tadi orang Badui kata Abu Sufyan nak mari serang, nak suruh takut. Ini pula nak suruh Abu Sufyan takut. Tiba-tiba Abu Sufyan yang takut lari balik ke Mekah, takut kena pula. Orang ni berani mati ni. Berani mati. Sanggup mati lawan ni. Jangan main. Menyebab Abu Sufyan lari balik ke Mekah. Ini maksudnya bertukar keadaan, menyebabkan mereka lari balik, berundur balik ke Mekah. Wallahu dhu fadlin azim. Allah mempunyai kurnia yang sangat besar kepada orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya orang-orang kafir yang bawa berita mengatakan musuh nak mari serang kamu ni, nak suruh kamu takut, nak suruh hilang semangat dan semangat, mereka adalah syaitan-syaitan. Tuhan kata, mereka ni adalah syaitan, menakut-nakutkan kamu untuk memberi semangat kepada pengikut-pengikutnya, beri semangat pada pengikut dia. Fala takhafuhum, jangan kamu takut pada mereka. Tuhan kata, fala takhafuhum, jangan kamu takut pada mereka. Wa khafuni, takut pada aku Allah. In kuntum mu'minin,
jika kamu adalah orang yang benar-benar beriman. Kalau kamu beriman sungguh, kamu takut pada aku dengan takut pada musuh-musuh Islam itu. Lawan mereka. Dan sebab itu diharamkan orang Islam berundur bila berdepan dengan musuh-musuh Islam. Diharamkan berundur, dosa besar kalau berundur. Sama ada menang ataupun mati, tak boleh undur. Kecuali undur kerana tipu helah peperangan. Kecuali undur kerana nak dapat bantuan yang akan datang untuk lawan balik. Bukan undur melarikan diri. Undur melarikan diri, dosa besar. Haram. Kerana orang Islam mesti percaya sama ada dia menang hidup ataupun menang mati. Mati pun menang juga. Menang masuk syurga lah tu. Dzalikal fawzul azim. Orang Islam mesti percaya. Dengan sebab itu ketika menghadapi musuh-musuh Islam diharamkan berundur. Tak boleh berundur sekali-kali. Ini keistimewaan yang ada pada orang yang beriman, yang berjihad menegakkan agama Allah. Tak takut walaupun musuh lebih besar sekalipun dia tak undur. Wallahu a'lam.